Saya dah kata dah tadi, ilmu batin bukan belajar supaya tidak luka, tak mati, tak lut dan sebagainya. Ilmu batin ialah ilmu pergaulan cara syar'i. Itulah ilmu batin. Ilmu pergaulan, ilmu sosiologi. Macam mana nak menjauhkan diri daripada takabur. Ni wajib belajar. Macam mana supaya tidak menjadi riak. Macam mana supaya tidak menjadi penipu dan pengilat. Sebaliknya berperangai dengan segala perangai yang baik, bersih hati, ikhlas, baik diri, baik niat, sabar, taqwa, syukur, zuhud dan sebagainya. Inilah ilmu batin. Sekarang ni kita tak belajar ni ilmu batin ni. Tuan-tuan nanti suruh Ustaz Zuhir buat poster di bawah tu, kuliah maghrib ilmu batin, ramai datang. Dia mau faham kok nak buat ilmu menguatkan tenaga batin. Rupa-rupanya belajar tasawuf. Ilmu batin ni maknanya tasawuf. Dia faham ilmu batin lah. Macam mana nak pukau orang, macam mana nak ini, macam mana nak ini. Tak, ilmu batin ialah ilmu nak menjauhkan diri daripada takabur. Lawa kereta Datuk, Allah, lawa apa Ustaz? Kereta bank 3 bulan tak bayar, bank ambil Ustaz. Oi. Itulah cara dia. Jangan bila orang tanya, lawa kereta Tuan Haji, orang rumah lah nak jenis ni, saya nak lagi besar, dia nak macam ni pula. Dah dia minta tak daya lah, beli jugalah. Ni yang dikatakan takabur. Patut-patut bila orang puji kita, tuan-tuan kena potong. Orang puji menantu kita, cantik menantu kamu Mat. Allah, cantik-cantik pun kentut busuk juga. Ini tidak, cantik menantu kamu Mat. Tu aku pilih tu, gadis Melayu tu, siap tapis 10 kali tu, 10 kali aku minam baru dapat tu. Itu riak, takabur. Dalam Islam kena belajar cara-cara untuk mengelakkan diri daripada takabur, cakap besar. Malah kalau dia takabur, kita juga disuruh memotong takabur dia itu. Anak aku raya-raya ni nak balik, raya Cina ni nak balik, kata nak buat balik kereta pula dah. Beli pula kereta besar pula, apa tu, mesti hak baru punya. Takut tak muat kereta, tak muat kampung jalan kita lah, jalan kampung tak muat. Ni orang kampung duk cakap. Jalan bendang kecil tu, sawah atas pan. Dia bawa balik pula S-kelas pula, mana muat. Tergantung je tayar tengah-tengah. Jadi duduk menyembang di surau, tak tahulah anak aku tu gila kereta. Baru dia ambil Lexus, dia ambil S-kelas pula dah. Tak tahulah. Dia cakap besar tu. Orang macam ni kita kena potong cakap dia. Alhamdulillah lah anak kata besar. Aku lagi susah hati, anak aku nak balik helikopter ni. Tak tahu nak landing tang mana, tak tahu. Jadi tuan-tuan, dia takkan cakap dah mesti anak dia tu. Tu telefon kata nak balik helikopter Apache pula, tak tahu nak tak mana lah. Dia start motor dia belah, tuan-tuan. Inilah yang kena belajar ilmu batin, supaya meninggikan, merendahkan orang yang tinggi. Supaya jangan sangat duduk tinggi sampai tak ingat bumi. Ingat, kita ni duduk tinggi, lama-lama jatuh tempat. Ini dipanggil sebagai ilmu batin. Ilmu batin yang kedua ialah ilmu mukasyafah. Sudah. Ilmu mukasyafah ni apa Ustaz? Nur, cahaya yang zahir di atas hati waktu bersih. Maka zahirlah dengan sebabnya itu asrar ilahiyah. Ini ilmu batin yang kedua. Bila hati dia sangat bersih, Allah Ta'ala bukakan hijab daripada hati dia. Benda jahat dia nampak jahat, benda baik dia nampak baik. Asrar tu maknanya penutup. Penutup tu Allah Ta'ala buka. Hijab tu Allah Ta'ala buka. Allah berikan kepada dia asrar ilahiyah, jalan-jalan penyuluh Tuhan. Apa yang dia buat tu betul belaka, apa keputusan dia betul semuanya. Ini ilmu batin yang kita sebut sebagai mukasyafah. Tuan-tuan panggil ilmu kasyaf. Tengok muka pun tahu dia ni penipu ke, pengelat ke.
Tengok mata pun tahu dah dia ni bohong ke baik hati ke apakah. Yang ni yang orang tak belajar tuan-tuan. Dulu lain. Dulu dengan gerak hati ulama, gerak hati dia saja. Jalan 4-5 orang, tok guru dia kata, jangan ikutlah jalan ni. Jom kita ikut jalan ni. 4-5 orang tadi patah ke jalan lain. Sampai di rumah masing-masing. Sampai di rumah isteri beritahu, abang ikut jalan mana? Abang ikut jalan A. Pak siapa tak ikut jalan B? Tahu ustaz ajak ikut jalan A, abang ikut je lah. Nasib baik abang tak ikut. Kenapa? Jabatan runtuh. Ya ke? Tang mana dia tahu jabatan runtuh? Tang mana dia tahu banjir? Tang mana yang dia tahu ada berlaku kejadian tak elok? Ini dipanggil sebagai mukasyafah. Taraf-taraf ilmu yang tinggi di Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi pada dia. Ni yang seronok kita berkawan dengan tok guru. Sebab itu bila tok guru cakap, tuan-tuan tengok dia mursyid, tuan-tuan tengok dia orang alim, dia beramal dengan ilmu dia, dia cakap tu, tuan-tuan jangan bantah lah. Dia cakap tu jangan bantah lah. Tak usah buat lah, aku rasa hang tak payah buat lah, tak elok benda tu. Tak usah buat. Makna yang dia cakap tu, insya-Allah dia dapat rasa. Yang ni ilmu batin yang paling jarang kita dapat zaman sekarang ni. Sebab nak dapat cahaya, nur. Nur ini dipanggil sebagai nurullah, cahaya Allah. Cahaya Allah ini Allah akan bagi pada orang yang tak buat maksiat. Kalau ustaz sendiri pun buat maksiat, tok guru pun buat maksiat, anak murid dia pun buat maksiat, jangan tuan-tuan dakwah, tuan-tuan kasyaf. Kalau telinga tuan-tuan mendengar maksiat, mata melihat maksiat, ilmu kasyaf adalah sangat mustahil pada tuan-tuan. Ilmu kasyaf ni tuan-tuan, dia dapat rasa satu benda nak jadi. Dia dapat rasa geruh bila nak berlaku geruh. Dia dapat rasa macam mana orang dia rasa. Yang ni dipanggil sebagai ilmu batin. Semua ilmu itu ada tersemat sekarang di dalam kitab. Tetapi apabila tiada ada orang yang mengerti dan tiada orang yang belajar dan mengamalkannya, maka hilanglah ilmu itu. Ilmu itu berkubur dengan tuan-tuan yang mengajarnya. Ilmu itu berkubur dengan tok-tok gurunya sekali. Hilang begitu sahaja. Maka kata Nabi, bila orang alim sudah hilang, ilmunya sudah hilang, kitabnya tak boleh dibaca, akan apa terjadi? Datanglah penyakit nombor 2, wa yazharal jahlu, maka akan muncullah kejahilan. Wa yazharal jahlu maknanya muncul kejahilan. Terbit kejahilan. Tuan-tuan cuba tengok hari ni, orang jahil-jahil sekarang ni boleh cakap terang-terang. Orang yang tak reti tentang agama ni terang-terang mengucap tak reti, semayang tak reti, baca Quran tak reti. Berapa banyak tuan-tuan sekarang ni yang tak boleh mengucap, yang langsung tak pandai semayang, yang langsung tak boleh baca Quran. Baik, yang terakhir, zahirnya kejahilan, yakni teranglah tiada siapa yang tahu hukum syarak pada waktu hampir kiamat. Ada orang datang daripada Kuala Lumpur nak mari sekolah saya. Dia tanya 2-3 orang di kedai kopi, sekolah Ustaz Kazim tak mana? Ustaz Kazim ni menega apa? Jawapan yang dia dapat, Ustaz Kazim ni menega apa? Bayangkan tuan-tuan, cuba tanya dekat dia, bini mawi kerja apa? Semua tahu. Semua tahu. Artis ni anak nama apa? Lepas bercerai dengan bini dia, dia bukan dengan siapa pula? Semua tahu. Tanya pasal nama kitab, mampu tak tahu. Tanya nama sekolah pun tak tahu, tanya nama ustaz pun tak tahu. Jahilnya sampai tahap macam itu. Baik, teranglah tiada siapa tahu hukum syarak dekat-dekat kiamat. Dan apabila jadi tiada siapa tahu menjalankan hukum syarak, tentulah mereka menjalankan hukum menurut hukum nafsunya. Dah tak tahu agama, macam mana lagi tuan-tuan? Sampai Nabi kata di akhir zaman, orang berdiri di tempat semayang, tak ada siapa nak jadi imam. Lah balik. Yang ni berlaku pada satu semayang subuh. Tunggu, tak ada tu imam datang. Jemaah 3 orang, balik 3. Tak payah buat, tu imam tak ada. Tu macam mana?
Dia kata macam mana nak jadi imam ustaz? Saya surah saya tak hafal. Baca inna a'tayna. Takkan tak hafal. Saya kalau maghrib, isyak, subuh, saya problem ustaz. Zuhur asar okey insya-Allah. Memanglah. Berpuluh-puluh tahun mayang tapi tak boleh hafal ni macam mana ni tuan-tuan. Malu doa kunut pun dia yang dia tahu amin aja. Allahumma hdina tu tak tidak sebut. Dia tahu dah amin amin. Suruh jadi imam tak tahu. Malu kita tuan-tuan. Padahal Islam ni cukup mudah. Inna a'tainakal kausar, tak hafal rukuk. Masuk rakaat kedua, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, rukuk. Boleh apa? Kalau tak hafal juga ustaz, inna pun saya tak hafal ustaz. Bismillah pun cukup dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lama tunggu. Bismillahirrahmanirrahim, tunggu sekejap. Allahu akbar. Jadilah tuan-tuan. Kalau tak baca bismillah pun tak apa. Punya senang, yang pentingnya faham.